sembahyang ni. Nabi sebut dalam satu hadis, uzkur kaza wa kaza, uzkur kaza wa kaza, ingatlah itu, ingatlah ini, ingatlah itu, ingatlah ini. Bila takbir, Allahu Akbar, api dapur dah tutup ke belum? Bunyi gubuh, kain tak kat lagi. Itu di antara was-was syaitan yang nak mengalihkan pandangan hati kita daripada mengingati Allah. Itu teknik dia. Tapi lebih penting daripada itu adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah perkara asas. Kalau kita tahu itu tipu daya syaitan, maka kita tinggalkanlah. Yang ketiga, memandang ke tempat sujud dan tidak terlalu banyak menggerakkan anggota dan berpaling semasa dalam bersolat. Dalam mazhab Syafi'i, kita disunatkan solat memandang ke tempat sujud, walaupun kita berada di hadapan Kaabah. Ada setengah mazhab lain, bila duduk depan Kaabah, disunatkan takbir tengok Kaabah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, walaupun depan Kaabah, maka disunatkan melihat tempat sujud ketika solat. Kerana memandang ke bawah itu menunjukkan kita ni seorang hamba, seorang yang tawaduk, merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita pandang depan pun sembahyang tak batal. Kita takbir Allah Akbar, pandang kiri sampai habis. Tengok orang kat tingkap tu, sembahyang sah dia sembahyang, tapi terganggu kita punya fokus ataupun khusyuk dalam solat. Ada orang dia nak khusyuk, dia pejam mata. Disebut dalam kitab fiqh, pejam mata tanpa sebab hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Sembahyang sah tapi hukumnya makruh. Kena buka mata. Yang ke-14, memusatkan seluruh ingatan kepada solat. Yang ini saya nak betulkan sikit. Bukan memusatkan seluruh ingatan kepada solat, tapi memusatkan seluruh ingatan kepada Allah. Itu dari segi tasawuf, bukan memandang kepada solat. Solat ni dia ada syariat dan dia ada hakikat. Ada syariat dan dia ada hakikat. Syariatnya yang kita belajar dalam kitab-kitab fiqh lah. Rukun qauli, rukun fi'li, rukun qalbi. Ada 13 rukun sembahyang. Baca Fatihah begini, angkat takbir begini, luaran zahir, itu dipanggil syariat dalam sembahyang. Mesti kena betul. Yang kedua, hakikat dalam sembahyang. Maka kita pergi kepada ilmu tasawuf dalam bab ni. Memusatkan seluruh hati kita hanya memandang kepada kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dan merendah diri dan menghinakan diri. Hatta kata ulama, kalau satu orang tu dia sembahyang, dia teringat tentang akhirat ataupun dia teringat tentang kematian, itu pun bukan khusyuk dalam sembahyang. Teringat nak mati lah, tak lama lagi mati lah. Dalam sembahyang fikir tu, itu pun bukan khusyuk dalam sembahyang. Khusyuk dalam sembahyang ialah memusatkan seluruh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita diwajibkan mempelajari ilmu tauhid. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, baru betul kita punya tumpuan ibadat tu. Bukan membayangkan Allah duduk depan. Jangan bayang Allah depan, kita sembah. Kalau kita bayang Allah depan, artinya kita menjisimkan Tuhan yang ada arah depan. Maha suci Allah daripada arah, jarak, pihak. Itu dalam pengajian sifat 20 lah. Kita tidak membayangkan Allah duduk depan. Kita duduk sini sembah macam orang sembah berhala. Sebab tu kiblat dalam sembahyang ni kiblatnya ada 3. Pertama, kiblat solat. Yang kedua, kiblat doa. Yang ketiga, kiblat hati. Kiblat solat kita adalah Kaabah. Kiblat doa adalah langit. Kiblat hati adalah Allah. Macam mana? Apa yang kita bayangkan hati itu? Allah pun tak pernah tengok. Macam mana kita nak bayang? Kalau satu orang tu dia berjauhan dengan kekasih dia boleh bayang muka kekasih dia. Dia boleh bayang kekasih dia senyum macam ni, ketawa macam ni.
Tapi Allah kita nak bayang macam mana? Allah ni tak boleh dibayang, tapi boleh dirasa. Boleh dirasai. Maka dirasai itu kena belajar lah, dalam ilmu tasawuf. Kena ada latihan. Jangan tinggal solat sunat qobliyah ba'diyah. Jangan tinggal solat sunat duha. Kemudian panjang-panjangkan sembahyang tu, lama-lamakan rukuk dan sujud supaya datang khusyuk. Itu latihan, kata ulama. Ada orang buat khusyuk dia okey, dia tumpu betul dalam sembahyang, fokus dia, menangis pada mata, takut kepada Allah. Tapi baca Fatihah tu galang-galang pula. Baca Fatihah salah, baca tahiyat salah pun Allah tak terima juga. Jadi syariat dan hakikat dua-dua kena betul. Memanjangkan sedikit tempoh semasa rukuk dan sujud. Ini digalakkan dalam solat sunat kita sendirilah. Rukuk dan sujud ni termasuk dalam rukun panjang. Kita nak sujud rukuk berapa lama? 5 jam pun boleh. Asalkan kita seorang jelas sembahyang. Kalau kita jadi imam, jangan buat macam tu. Terseksa orang belakang. Lama betul imam ni sujud rukuk, rupanya dah meninggal. Sujud lama kan. Memastikan tidak ada gangguan dalam kawasan kita bersolat. Ini kita punya level-level lah. Level kita ni kalau bising sikit hilang tumpuan, bising sikit hilang tumpuan. Kalau sembahyang tarawih budak-budak berlari-lari kat belakang, kita sembahyang sambil ketat gigi, luar betul budak. Kacau orang sembahyang kan. Hati kita tak fokus dalam sembahyang. Tapi bagi Allah, bagi awliyaillah, wali-wali Allah, orang-orang soleh, itu bukan gangguan untuk mereka. Itu bukan gangguan untuk mereka, tak ada masalah. Sebab mereka tumpu betul dan faham. Mereka tak tumpu kepada bising tu, mereka tumpu kepada yang menjadikan bising itu. Mereka tumpu yang menjadikan bising itu, tetap dapat khusyuk dalam solat. Kalau kita baca dalam buku kisah-kisah wali-wali Allah mengerjakan solat, ada satu orang wali Allah, dia sembahyang, separuh masjid tiba-tiba roboh. Orang lari di tampukang, dia tetap dalam sembahyang. Lepas habis sembahyang, dia tengok apa yang berlaku ni, tak sedar sembahyang. Fokus tumpu. Kita pernah jadi tak macam tu, sampai tak perasan. Contoh makan lah. Buat tengah lapar makan, orang panggil pun tak dengar kan? Bang, tak dengar. Tumpu makan, perut terlampau lapar. Maka orang yang dalam sembahyang yang begitu, dia sudah mendapat halawatul ibadah. Bila dia masuk dalam sembahyang, maka tinggalkan semua dunia. Habis semua tumpuan dunia, maka tumpuan hatinya hanya kepada Allah. Nak dapat macam itu yang susah. Kadang kita sembahyang kita nampak macam khusyuk, tapi kita punya otak kita, dia punya radar tu keliling. Teringat benda yang sebelum sembahyang, teringat benda yang akan kita buat, teringat apa orang cakap, macam-macam kita bawa dalam sembahyang. Jadi nak tak nak, kata ulama, kita juga buat ada latihan dalam solat. Baik. Memastikan, ada baca, jangan memandang ke kanan dan ke kiri dalam solat. Memandang kanan dan ke kiri tanpa ada sebab. Tapi ada kelonggaran dalam solat. Contohnya solat perang. Pernah tengok orang sembahyang perang? Perang pun boleh sembahyang, tak boleh tinggal sembahyang dan perang. Kalau dalam peperangan boleh sembahyang, orang tak perang lagi dah kena sembahyang. Pernah satu saya bersembang satu orang budak, dia jaga kedai. Dek, tak sembahyang Jumaat ke? Masa tu jam nak menunjukkan pukul berapa, dan nak azan Jumaat masa tu. Tak ada orang kedai orang, tak boleh. Tak ada orang jaga kedai lah, susah. Maknanya memang dia meremeh-remeh dengan sembahyang lah. Kalau orang betul-betul jaga sembahyang, apa pun berlaku, dia tetap nak sembahyang. Lebih-lebih lagi orang berniaga, tengah berniaga,
customer tengah ramai ni, azan maghrib kat masa malam, contoh. Orang tunggu di batu, jual nasi campur, contoh. Itulah ujian orang berniaga masa malam. Sampai habis waktu, dia duduk situ juga. Kalau aku lari kan, customer lari. Satu orang bagi kiasan kepada saya, kias. Kenapa orang tak sanggup tinggalkan perniagaan dia untuk tunaikan solat, tapi dia sanggup tinggalkan perniagaan dia sebab nak pergi jamban. Tengah-tengah bungkus lauk, tiba-tiba sakit perut. Tuan-tuan nak duduk situ ke nak pergi jamban? Sanggup tak pergi jamban? Sanggup tak tunggu situ? Nak terberak kan? Memang tinggal, melantak lah customer pun nak lari-lari lah, sakit perut. Kenapa bab sembahyang tak dibuat macam tu? Sebab keyakinan kita lemah kepada Allah, dan keyakinan kita lemah yang memberi rezeki itu Allah. Kita dah faham yang bagi rezeki customer tengah ramai. Itu dia yang menjaga masa malam. Dan saya pun pernah menjaga masa malam. Pernah menjaga masa malam dan pernah berniaga pada hari Jumaat di masjid. Satu lagi, sembahyang solat Jumaat. Bila azan pertama dilakukan, muamalah jual beli pada ketika itu jadi haram. Jadi haram. Azan pertama, azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dah kena tutup niaga dah kena pergi masuk masjid. Tapi ujian untuk orang niaga masa itulah ramai orang datang. Masa itulah kita jual kebab, masa itulah jual air soya tengah rancak masa tu. Tapi berdosa. Jual beli itu sah, tapi hukum dia haram. Kalau orang yang beli dan orang yang jual tu adalah orang yang diwajibkan solat Jumaat. Tapi kalau orang yang jual beli itu orang yang tak diwajibkan solat Jumaat, hukumnya tidak haram. Contohnya orang perempuan. Orang perempuan berurusan dengan orang perempuan pada hari Jumaat selepas azan, tak ada masalah. Sebab mereka ni adalah orang yang tak diwajibkan solat Jumaat. Ataupun orang perempuan berurusan dengan orang bukan Islam, jual beli barang pun tak ada masalah. Sebab orang yang beli dan orang yang jual tak wajib solat Jumaat. Baik, kemudian doa. An-Nu'man Ibn Bashir meriwayatkan daripada Nabi SAW, inna doa huwal ibadah. Maksudnya sesungguhnya doa itu ialah ibadah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya aku perkenankan untukmu. Maka perbuatan doa itu melambangkan kita sebagai seorang hamba yang fakir dan meminta-minta kepada Tuhan yang ghaniyun, yang maha kaya. Doa. Maka doa ini dia adalah ibadat. Sebab tu nak doa kena tengok sebab, kena tengok tempat dan sebab apa, keadaan. Sebab tu kalau saya, orang jemput, orang minta, ustaz boleh tak doa kenduri kahwin anak saya? Boleh, tapi saya nak tanya dulu lah. Apa anak perempuan tu pakai tudung tak? Kan? Pakai tudung tak nanti? Yang kedua, ada karaoke tak? Kalau tak ada karaoke, pakai tudung, saya doa lah. Tapi kalau tak pakai tudung, saya tak nak doa. Sebab dia dah jadi adat. Doa ni dah macam apa, tentative program semata-mata. Sedangkan dia ibadat. Apa tujuan minta orang doakan dalam majlis tu? Cuba beritahu. Apa minta? Apa sebab imam tolong doakan? Pukul 10 minta doa kat mikrofon bagi orang amin. Nak minta apa? Nak minta keberkatan, betul tak? Nak minta rahmat, nak minta kebahagiaan pasangan pengantin. Itulah tujuan dia. Bila kita nakkan tujuan itu, nakkan kebahagiaan, rahmat, keberkatan, maka perlu didahulukan kewajipan. Apa kewajipannya? Menutup aurat. Tidak ada hiburan yang melalaikan. Hiburan ni tak salah, tapi kalau ada yang bentuk melalaikan, ada nyanyian daripada wanita, maka dia jadi maksiat. Maka tak perlu doa lah. Untuk apa doa? Panggil makcik-makcik marhaban datang bawa telur itik dalam rumah pengantin, buat apa?
Betul tak? Baca marhaban, semua sumbang mambang di masjid. Tujuan untuk apa? Menarik rahmat datang masuk rumah pengantin tu. Tapi sayangnya ada maksiat. Pengantin perempuan tidak menutup aurat. Tolong tutup aurat pengantin perempuan, baru saya baca doa. Boleh? Dalam keadaan macam tu. Ya? Tapi nak apa? Ada juga orang yang bersalah doa juga kan, bersalah. Tapi saya tak nak ajar masyarakat macam tu. Tak nak ajar. Sama lah macam kita buat doa selamat di rumah orang, kan? Buat doa selamat tak salah. Tapi sebelum kita buat doa selamat, tuan rumah tu tunaikan solat tak? Anak dia tutup aurat tak? Kalau tak tunaikan solat, nak buat doa selamat untuk apa? Doa selamatlah anak saya dapat masuk universiti ni sebahagian. Jadi package doa selamat tu apa? Ada baca Yasin. Ini doa selamat yang panjang sikit lah. Ada baca Yasin, kemudian zikir, doa, baca Al-Quran, last kali doa untuk makan lah. Jadi kalau tak buat kewajipan yang utama, untuk apa doa selamat kalau dia sendiri tak nak selamat? Betul tak? Tu fikir boleh. Satu lagi di kampung-kampung, tahlil arwah. Sekarang ni masih ada tahlil arwah. Tahlil arwah ni dilakukan selepas solat fardu maghrib. Jadi orang masjid semua pergi ke rumah orang itu. Kemudian tuan rumah minta orang masjid solat isyak di rumah orang itu. Sedangkan orang rumah itu tak datang ke masjid. Orang masjid pula kena solat isyak berjemaah di rumah dia. Apa tujuan? Supaya rumah menjadi berkat. Itu salah ajar macam tu. Jadi orang masjid dia kena mesti ada prinsip. Prinsip dia adalah untuk didik masyarakat keliling datang surau dan masjid. Kalau nak buat tahlil arwah boleh selepas solat isyak. Awak kena datang maghrib dan isyak di masjid. Bukan kami kena datang awak. Itu salah. Dah macam tu tinggal 2 orang kat masjid. Sebesar-besar masjid 2 orang je tinggal. Jemaah semua pergi rumah orang meninggal. Saya tahun 2016 saya keluar 40 hari kat Batu Pahat. Nasib baik ada jemaah 10 orang. Habis imam Bilal semua pergi, masjid tak ada orang. Dia orang pesan, nanti azan tolong azan tolong azan, sembahyang sendiri lah. Kita orang ada tahlil dekat rumah orang meninggal. Itu tak tepat perbuatan tu. Jangan buat macam tu. Baik. Kemudian ada adab berdoa. Doa ni maknanya kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka adab inilah menyebabkan doa kita diijabkan dan mustajab. Allah Taala perkenankan. Maka usaha-usaha untuk Allah Taala perkenankan doa kita, yang pertama dalam keadaan berwudu. Kalau boleh. Kalau tak ada wudu, boleh tak doa? Pun boleh juga. Kalau orang perempuan dalam keadaan haid, boleh tak berdoa? Pun boleh juga. Sebab tu 10 malam terakhir orang perempuan jangan sedih. Jangan ingat tak dapat Lailatul Qadar. Perempuan uzur pun boleh layak dapat Lailatul Qadar. Orang yang uzur pada Lailatul Qadar, dia boleh berdoa, boleh berzikir, boleh berselawat, boleh bersedekah, boleh berdakwah. 5 benda boleh buat orang perempuan. Doa contoh, zikir, selawat atas Nabi. Satu lagi sedekah. Sedekah pada malam Lailatul Qadar. Malam ni bermula maghrib. Kita bagi kat suami kita, bang tolong sedekah ni dekat dalam masjid, tabung masjid. Abang pergi masjid, tolong sedekah dalam tabung. Dah jadi ibadat. Pahala ditulis 1000 bulan. Berdakwah. Contohnya, kita ajar anak-anak kita cerita tentang agama kepada anak-anak kita. Dakwah. Ataupun kalau kita pun memang ustazah, kita ajak kawan-kawan kita yang period tu buat kuliah online. Berdakwah tak? Dakwah. Dapat pahala tak? Dapat pahala. Orang yang berdakwah, orang yang dengar dakwah, maka dua-dua dapat pahala. Baik. Cuma masalah satu dia, banyak orang perempuan salah faham. Contohnya orang perempuan ni dia rajin berwuduk sebelum tidur. Lepas tu dia tak bagi suami sentuh dia. Abang dia sentuh saya duduk ni.
Tadi dengan Ustaz cerita kat masjid, siapa berwuduk sebelum tidur, dia tidur seolah-olah dia sedang beribadat sampai subuh pahala dia. Termenung lah abang tu kan. Abang kerja bawa bas ekspres, seminggu tak balik, tiba-tiba tak boleh sentuh pula. Termenung, tengok shilling, termenung. Besok pun berwuduk lagi. Lama-lama dia cari lain pada muka. Kita kena faham matlamat berwuduk sebelum tidur tu untuk apa. Kalau kita tidur, batal wuduk kita ke tak? Batal dah wuduk kita. Tambah lagi tengah tidur terkentut, 2 kali batal. Jadi membiarkan suami sentuh itu wajib. Memulakan sentuhan suami dengan berwuduk itu kita nak. Tidur tak wajib berwuduk, tapi kita nak pahala wuduk. Membiarkan suami sentuh itu hukumnya wajib. Baik. Yang kedua, dalam keadaan menutup aurat. Dalam keadaan menutup aurat, boleh tak berdoa dalam keadaan tak tutup aurat? Pakai seluar pendek doa, boleh tak? Orang perempuan doa tak pakai tudung, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak wajib pakai tudung, tak wajib menutup aurat, tapi dia adab. Kita menutup aurat ni bukan sebab nak berdoa. Kita menutup aurat ni supaya tidak dilihat orang. Itu tujuannya. Saya pernah buat tahlil satu rumah. Saya masuk di rumah tu, saya tengok anak-anak perempuannya dan akil balik tak pakai tudung. Ustaz sampai. Boleh tudung. Pakai tudung bukan sebab nak buat tahlil. Buat tahlil, baca yasin, tak wajib pakai tudung. Pakai tudung tu tujuan dia supaya tidak dilihat orang ajnabi, orang luar, orang yang bukan mahram. Kalau laki bini nak baca yasin, tak payah pakai tudung, tak apa, pakai baju tidur je akak-akak. Pakai baju tidur baca yasin, tak ada masalah. Tapi kita nak beradab, itu saja. Beradab ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Menghadap kiblat, menghadap kiblat doa, kecuali doa selepas solat. Banyak saya tengok imam-imam zikir menghadap makmum, tiba doa menghadap kiblat. Itu satu kesalahan. Satu kesalahan. Sunnah Nabi SAW, Nabi berdoa semasa lepas habis solat, istighfar. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar tu disunatkan kita menghadap ke kanan, ataupun menghadap makmum. Maka sampai habis, sampai zikir, sampai doa menghadap makmum ketika berdoa. Sebab kiblat doa ni adalah langit. Kecuali kalau kita berada di luar solat, bukan ketika selepas solat, barulah kita disunatkan menghadap kiblat. Yang kedua, doa tidak menghadap kiblat ketika kita berada di makam Nabi SAW, di Raudah, ziarah makam Nabi, dan doa pun menghadap makam Nabi SAW. Itu adab. Selain daripada dua tempat ini, maka kita disunatkan menghadap kiblat. Tapi walau macam mana pun, ketika kita doa nak makam Nabi itu, nanti ada Pak Arab kata ittijah kiblat, ittijah kiblat, ada kiblat. Nah, tu Wahabi tu kan. Jangan minta pada Nabi, minta pada Allah. Dia faham itu. Kalau kita baca dalam kitab bab manasik, bab haji manasik, dalam bab ziarah makam Nabi SAW, disunatkan kita berdoa, bagi salam pada Nabi, selawat dan doa menghadap makam Nabi SAW. Berdoa kepada Allah, bertawassul kepada keberkatan dan kehebatan Nabi SAW. Bukan menghadap, berpaling ke depan. Baik. Dalam keadaan khusyuk dan tawaduk. Khusyuk ni artinya beri penuh perhatian kepada apa yang kita minta kepada Allah. Doa ni kita boleh bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Tamil boleh, bahasa Cina boleh, semua bahasa Allah faham. Tapi kalau kita boleh faham bahasa Arab, itu lebih afdal lah. Lebih afdal lah kita doa dalam bahasa Arab. Tapi kalau kita tak tahu bahasa Arab, kita sebutlah bahasa Melayu. Dan tumpulah, minta sungguh-sungguh pada Allah apa yang kita minta dalam doa itu.
dalam doa itu. Kalau ada jemaah tolong aminkan apa yang kita minta. Dan kalau kita jadi imam, janganlah kita pentingkan diri sendiri. Doa tu kita seorang. Contohnya doa sebelum berbuka puasa. Allahumma laka sumtu, amin. Yang amin ni 1000 orang. Wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku berpuasa, dan kepada engkau aku beriman. Semua aku. Yang didoakan amin 1000 orang. Tu kaya untuk imam tu. Semua orang doa kali dia amin. Patutnya kena doa tu semua. Allahumma laka sunnah. Nah tu adalah dipanggil dhamir kepada kami, nahnu. Kami. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Ya Allah, kau berilah hidayah kepada kami seperti mana kau beri hidayah kepada orang yang kau beri hidayah. Amin. Jadi kami. Baik. Tidaklah tergesa-gesa doa kelang kabut panggil. Doa kelang kabut. Dapatlah pahala doa tu, tapi kesan daripada doa tu tak dapat. Doa seperti mana seorang kanak-kanak meminta permainan daripada ayah dia. Ayah, saya nak robot, saya nak robot, saya nak kau terbang, menangis. Macam itulah kita doa kepada Allah, sehingga mengeluarkan air mata. Itu pun ada fadilat. Fadilat untuk orang yang berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti manusia di situ akan berada dalam ketakutan dan kerisauan ke atas nasib mereka sewaktu di padang mahsyar. Anak tak ingat mak ayah tak ingat anak, suami tak ingat isteri tak ingat suami. Semua fikir diri sendiri selamat atau tidak. Matahari selingkal daripada kepala, mengelegak otak. Orang tenggelam dalam peluh mereka sendiri, lemas sampai tenggelam dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan semasa dia hidup. Tapi Nabi SAW beritahu ada 7 golongan. Ada 7 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan beri perlindungan ketika di padang mahsyar. Yang pertama, seorang pemimpin yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Bila sebut pemimpin, tuan-tuan jangan nampak Perdana Menteri ya. Dalam rumah ada pemimpin, dalam masyarakat ada pemimpin, dalam kampung ada pemimpin. Pemimpin yang adil. Kalau dalam rumah kita, suamilah. Kenapa suami tak kena adil pula? Saya seorang isteri dia, tak kena adil macam mana? Seorang isteri pun kena adil. Apa maksud adil? Wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apabila seorang suami dia terima nikah, aku terima nikahnya, maka daripada hujung rambut sampai hujung kaki, isteri itu di bawah tanggungjawab dia. Di atas batu jemala batik. Macam itulah. Berapa ramai suami tak adil pada isteri. Isteri jahil dalam agama. Nafkah batin yang pertama adalah ilmu agama yang perlu diberikan oleh suami kepada isteri dan anak. Berapa ramai isteri-isteri yang masih jahil tentang fardu ain, tak tahu. Dan suami tak ajar, tak suruh pula isteri pergi belajar. Berdosa besar suami itu. Itu pun dia dikira tak adil. Jangan faham adil ni bila seorang suami ni ada 2, 3, 4 isteri. Tak, seorang pun kena adil. Yang kedua, orang dapat perlindungan di arash. Di dalam hadis tu ada susunan, tapi saya tak ingat susunan tu. Saya sebut dia 7. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, atau kama qala. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Seorang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Seorang lelaki yang hatinya terpaut kepada masjid. Istiqamah 5 waktu pergi masjid. Kalau pergi masjid gelisah, maka orang ini dia akan dapat perlindungan di akhirat nanti. Yang ketiga, seorang pemuda yang kuat beribadat. Orang muda yang kuat beribadat.
Biasa orang buat ibadat ni orang apa? Orang tua-tua buat ibadat. Kalau pergi masjid tu subuh, orang tua-tua ramai. Orang muda mana? Orang muda yang rajin berjogging dekat petang, pergi gym angkat besi berat-berat, tiba subuh tak larat datang subuh, datang masjid. Sekeping selimut yang tak sampai sekilo pun tak mampu nak tolak ketika Bilal melaungkan as-salatu khairum minan naum. Tapi kalau dia mampu beribadat pada waktu itu, dia adalah seorang pemuda yang kuat beribadat. Dah berapa dah? 3 4. Pertama, pimpin adil. Yang kedua, hati terpaut kepada masjid. Yang ketiga, pemuda yang kuat beribadat. Yang keempat, orang yang bersedekah tangan kanannya sehingga tidak diketahui oleh tangan kirinya. Ini bahasa kiasan maksudnya. Bukan maksud kalau nak bersedekah tangan kiri letak belakang, bermaksud yang tabung. Bukan. Maksudnya orang itu orang yang ikhlas dalam bersedekah. Tersembunyinya keikhlasan dia itu. Walaupun dia bersedekah, orang tahu. Walaupun dia bersedekah, tapi orang tahu. Tapi hatinya lillahi ta'ala, bukan sebab nak pujian ataupun celaan daripada manusia. Orang ini akan dapat perlindungan di pada mahsyar. Yang kelima, dua orang Muslim bertemu dan berpisah kerana Allah. Macam kita malam ni bertemu dan berpisah kerana Allah. Mudah-mudahan itulah niat kita, bukan niat lain. Bertemu berpisah kerana Allah. Yang keenam, seorang lelaki yang digoda oleh perempuan yang cantik, dan dia menolaknya dan dia berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seorang lelaki digoda oleh perempuan cantik, mampukah seorang lelaki menahannya dengan nafsunya? Kalau dia mampu, dia akan layak dapat perlindungan di padang mahsyar. Yang ketujuh, seseorang yang bersunyi-sunyian. Ini saya nak kaitkan dengan doa. Bersunyi-sunyian, dia berzikir kepada Allah. Bila sebut berzikir, termasuk doa, termasuk menyebut nama Allah, termasuk baca Quran. Bersunyi-sunyian sehingga menitis air matanya. Siapa pernah buat macam ni? Bersunyi-sunyian minta kepada Allah sehingga menitis air matanya. Menitis air mata itu kerana semata-mata takut kepada Allah, bukan sebab kita ada masalah. Bermasalah doa itu pun kira ibadat juga. Kita tetap akan menangis kalau doa itu ada masalah, betul? Tapi dia tak ada masalah, dia doa itu sebab takut pada Allah. Maka orang itu pun dapat perlindungan daripada Allah di padang mahsyar. Kena latih. Bangun malam, ada orang bila ada masalah dia kuat ibadat. Ada masalah dia kuat ibadat. Lepas semayang, lepas semayang, lepas doa, lepas zikir, nak tenangkan hati. Bila masalah dah selesai, dah saat semayang sunat dah. Allah dah selesai masalah, dah kurang pula ibadat dia. Kurang pula munajat pada Allah, kurang pula doa dia. Dah lupa kita dengan pemberian Allah kepada kita. Baik. Kemudian dimulai dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah adab. Boleh je kalau kita nak terus tanda tangan, terus doa saja. Ya Allah, bagi aku kita baru minggu depan. Boleh tak doa itu? Boleh, tak ada masalah. Tapi kurang adab lah sikit kan. Puji dulu baru minta. Macam kita lah, contoh lah. Orang rajin apa dipanggil? Orang rajin kipas bos. Bos handsome betul hari ni. Handsome bos, lain macam tu bos hari ni. Ada udang sikit ratu. Dia panggil apa tu? Bodek. Bodek. Dah puji kau sampai lapung bos tu dipuji. Bos, bagi 200 tu. Nak kena 200. Mesti punya duit tu ni. Tapi ini bukan bodek Tuhan. Tuhan tahu mulia kita. Tak sesuai kita kata bodek. Maka bermunajat tu, memuji itu menunjukkan kehinaan diri dipanggil.
Memuji kebesaran Allah menunjukkan kehinaan diri. Disunatkan dimulakan dengan Alhamdulillah. Tahmid, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala puji yang layak bagi Allah, Tuhan semesta alam. Adab yang kedua, puji Allah. Yang nombor 7 tu, kemudian kita berselawat ke atas kekasih Allah. Orang yang paling Allah cinta sekali adalah Nabi Muhammad SAW, yang dapat gelaran Habibullah. Berselawat ke atas Nabi SAW. Dalam pakej selawat tu pun disunatkan kita berselawat ke atas ahli keluarga Nabi. Orang yang Nabi cinta, ahli keluarga Nabi. Kemudian para sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi artinya sahabat-sahabatnya. Sahabat-sahabatnya tu kembali kepada siapa? Nya tu kembali kepada Nabi Muhammad lah. Kemudian tak ada cerita dalam ni. Kemudian doa pertama sekali, doa keampunan. Doa keampunan. Keampunan untuk siapa? Pertama untuk diri sendiri dulu. Bukan minta ampun untuk orang dulu, untuk diri sendiri dulu yang paling afdal. Kemudian minta keampunan ke atas kedua ibu bapa yang melahirkan kita, yang banyak berjasa kepada kita, yang menjadi asbab ibu bapa itu ada menyebabkan kita masuk syurga. Doakan kepada penyebab kita masuk syurga itu dulu, iaitu ibu dan ayah. Last sekali kepada kaum muslimin seluruhnya. Wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kemudian ke atas orang Islam lelaki, perempuan, orang beriman lelaki dan perempuan. Maka ini adalah kabel, kita panggil. Kabel untuk Allah kabulkan hajat diri sendiri kita. Menyebabkan Allah kabulkan hajat diri sendiri kita punya. Doakan kepada orang-orang Islam yang lain. Baik, kemudian membaca doa itu dengan cara penuh harapan dan akan dikabulkan, dipanggil bersangka baik. Dalam satu hadis kursi, Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Ini dipanggil hadis kursi. Hadisnya dua, satu hadis Nabi, satu lagi hadis kursi. Hadis kursi ini lafaz daripada Nabi, makna daripada Allah. Itu hadis kursi. Nabi itu bukan Quran. Quran ni lafaz dan makna daripada Allah. Kalau hadis kursi ni lafaz daripada mulut Nabi, tapi makna daripada Allah. Allah berfirman dalam satu hadis kursi, Anna 'inda dhanni 'abdi bi. Anna 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku mengikut sangkaan hamba-hambaku. Allah beritahu melalui lidah Nabi. Aku ni mengikut sangkaan hamba-hambaku, dan aku bersama mereka sekiranya mereka mengingati aku. Aku di situ bukan Nabi. Aku di situ adalah Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Dan aku bersama mereka apabila mereka mengingati aku. Jadi apakah sangkaan kita ketika doa? Allah terima ke tak terima? Kan? Ataupun janji doa, dan Allah terima tak terima lah, tak, janji aku doa. Tapi kat mulut tak cakap lah macam tu. Takut dalam hati dia ada terselit perasaan macam tu. Maka bila berdoa, kita kena letak dalam doa tu harapan, dan juga takut. Khauf dan rojak. Khauf, takut. Takut apa? Takut Allah tak terima doa. Ar-rojak, harap Allah terima doa kita. Dan itulah yang kita bawa dalam seluruh ibadat yang kita buat. Dalam bab solat ke, baca Quran ke, bersedekah ke, kena bawa dua sifat. Yang pertama khauf, takut. Yang kedua ar-rojak, iaitu harap. Tapi kalau dua sifat ni tak ada, maka kualiti ibadat kita sangat rendah. Kualiti ibadat kita ini adalah dipanggil hakikat solat atau hakikat ibadat para ahlullah, orang-orang Allah. Dia mesti bawa dulu. Sebab tu kalau orang kata lepas sembahyang ni rasa tenang, tenang, maknanya orang tu level di bawah sekali, tenang.
Kalau orang-orang soleh, mereka sebenarnya tak tenang. Macam mana aku boleh tenang sedangkan aku belum tahu Allah terima ke tak solat aku? Kan? Kita lepas semayang kita rasa apa? Lega dah semayang, boleh tidur. Itu level kita. Level saya lah. Level kita, lega dah semayang dah. Lega dah jamak dah. Lepas ni pergi shopping lah. Contoh kan, kita semayang jamak, takdim siap-siap. Kita semayang, lepas maghrib terus solat isyak, kita akan shopping sampai pagi. Contohnya, seolah-olah semayang tu satu beban untuk kita. Satu beban untuk kita yang kita nak selesaikan tak sabar-sabar. Semayang lah, tapi kualiti semayang kita macam itulah. Kalau orang soleh, mereka tak sabar-sabar tunggu semayang. Para ahlullah, mereka tak sabar-sabar tunggu waktu solat. Baik. Diakhiri dengan selawat dan salam. Diakhiri dengan selawat dan salam. Selawat ni pun kita kena tahu grammar dia macam mana. Kalau kita tutup doa itu dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ke wa barik wa sallim ke wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ke wa baraka wa sallam. Macam tak kena ni, yang ni pun dia ada grammar bahasa Arab. Kaedah dia macam ni. Kalau kita mulakan dengan wa sallallahu, dia punya mula tu wa sallallahu, wa sallallahu, hujung dia wa baraka wa sallam. Hujung dia punya mula dia fi'il madhi, hujung pun fi'il madhi. Mula fi'il madhi, hujung pun fi'il madhi. Past tense. Itu dalam bahasa Inggeris. Kalau kita berselawat dengan memulakan perkataan salli, contoh Allahumma salli, bukan salla. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa barik wa sallim. Kalau mulakan dengan wa sallallahu, ujungnya wa baraka wa sallam. Sebab ada juga imam saya dengar dia baca kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Dari sudut grammar salah lah, tapi dari segi hukum sembahyang sah. Dari segi hukum sembahyang sah, tapi dari segi grammar kurang tepat. Dia hujungkan dengan wa baraka, yang ni wa barik wa sallim. Itu kesilapan dari sudut grammar bahasa Arab. Baik. Seeloknya kita mengetahui isi dan makna doa itu. Kalau kita rajin, doa yang kita minta selama ni, kita tengoklah makna apa, isi dia. Contohnya doa yang kita minta dalam bulan Ramadan, imam biasa baca Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Setiap bulan Ramadan itulah doa dia. Tak teringin nak tahu apa doa dia, apa maksud doa tu, kan? Apa maksud doa tu? Yang paling takut sekali kalau suami isteri solat berjemaah, kan? Suami doa dalam bahasa Arab, suami pandai bahasa Arab, isteri tak pandai. Nanti dia doa yang bukan-bukan. Isteri belakang amin, Allahumma zawwijni zawjatan thaniyatan thalithatan aw rabi'atan. Isteri belakang amin. Apa doa tu? Saya tak boleh sebab isteri saya guru bahasa Arab. Dia faham apa saya minta. Allahumma zawwijni, ya Allah kawinilah aku 2, 3 atau 4. Yang mengaminkan isteri belakang. Makbul doa tu. Bahasa Arab pula tu. Dia tu. Baik. Maka 10 perkara. Sebenarnya banyak lagi adab-adab berdoa. Banyak lagi adab-adab berdoa. Satu lagi, adab ziarah ulama. Kalau kita ziarah orang alim, ziarah ulama. Ulama ni penuh dengan keberkatan. Kita ziarah dia. Ziarah dia, dalam isi ziarah tu ada 3.
Yang pertama, minta doa daripada dia. Kerana doa orang soleh ni makbul. Tapi kita pun kena doa lah untuk diri kita. Ziarah orang-orang soleh, terutama sekali ulama-ulama tua kita. Doa, menjumpa, minta doa. Bukan silap. Yang pertama, minta nasihat. Pertama minta Tuan Guru tolong bagi nasihat pada saya. Itulah sunnah Nabi SAW. Sahabat Nabi pun keadaan macam tu. Ya Rasulullah, awsini. Ya Rasulullah, awsini. Wahai Rasulullah, tolong nasihatkan saya. Tiba-tiba datang minta nasihat. Kita orang Melayu ni kalau nasihat sentak, cepat sentak. Tiba-tiba nasihat orang apa, tiba-tiba itu kita. Tapi sifat para sahabat, mereka suka dinasihat. Kerana nasihat daripada Nabi itu adalah ubat. Adalah ubat. Nabi pun beritahu, la taghdab. Jangan marah. Ya Rasulullah, awsini. Apa lagi nasihat untuk aku ya Rasulullah? Nabi kata, la taghdab. Jangan marah. Awsini 3 kali orang tu minta. Orang ni ketua kabilah. Minta ya Rasulullah, tolong nasihatkan saya. Awsini, la taghdab. Jangan marah. Kenalah nasihat itu dengan orang yang minta. Kerana orang yang minta tu, dia ni seorang yang pemarah, panas balan, suka marah. Maka itulah nasihat yang sesuai untuk dia. Macam sahabat lain jumpa, wahai Rasulullah, apakah amalan paling afdal untuk dekatkan diri aku kepada Allah? Maka kata Rasulullah, sembahyanglah di awal waktu. Datang sahabat yang lain, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu apa amalan paling afdal yang boleh aku buat untuk dekatkan diri kepada Allah. Infakkan harta kau di jalan Allah. Lain pula. Tadi sembahyang waktu, yang ni infakkan harta pula. Datang orang ketiga, wahai Rasulullah, apa amalan paling afdal untuk aku? Apa amalan khidmat kepada kedua ibu bapa? Lain pula. Maka nasihat Nabi itu sesuai untuk orang yang minta. Minta nasihat daripada ulama yang kita ziarah tu. Yang kedua, khidmat. Khidmat ulama tu. Kita bawakan air ke, kita picit kaki dia ke, kita urut badan dia ke. Yang ketiga, last, kita minta doa daripada dia. Wahai Tuan Guru, tolong doakan untuk saya. Kerana doa daripada ulama ni adalah mutiara, adalah penawar bagi penyakit. Sebab tu kalau ulama meninggal, kita dengar, tak kisah mana-mana negara pun, ulama meninggal sebenarnya satu musibah yang besar untuk dunia sebenarnya. Walaupun yang meninggal tu dicenguk kampung hujung sana, dahsyat lah, lepas dia menang lah. Tak sedar, tak bunyi pun. Buat sikit ya. Jamak bulan lepas. Jamak bulan lepas. Walaupun orang Habib tu celuk kampung, orang tak kenal pun dia. Kalau meninggal, maka terputus satu keberkatan di atas muka bumi. Hilangnya doa daripada ulama, orang alim, hilang ibadat dia di waktu malam. Allah tak kiamatkan dunia ni di antaranya sebab ada orang alim duduk di atas permukaan bumi. Masih lagi ada orang yang ingatkan manusia kepada Allah. Kalau orang yang kerja agama ni 24 jam dah tak ada di atas dunia, siapakah lagi orang yang ingatkan manusia kepada Allah? Siapakah yang nak berbetulkan manusia halal dan haram? Dah tak ada lah. Maka terputus keberkatan. Satu musibah. Baru-baru ni hilang seorang ulama di Yaman yang bernama Habib Abu Bakar Al-Adili. Mungkin tuan-tuan tak kenal lah, tapi di antara ulama yang tersohor di Hadramaut di Yaman, sehingga terkenal di luar negara dengan keilmuan dia. Al-Habib Abu Bakar Al-Adili meninggal sebab sakit tua. Wallahu ta'ala alam. Sampai situ insyaAllah. Apa yang saya sampaikan, saya niatkan diri saya untuk amal, dan muslimin dan muslimat niat untuk amal, dan kita niat juga untuk sampaikan kepada orang yang tidak hadir. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.